Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UCL round 16, second leg day 1. Here we go. Macam-macam perkara syubha berlaku bagi tadi Oi, tentang nak raya ni juga dia jahanamkan mood fans sendiri. Kepala pelak betul. Kita mulakan dengan what in the remontada is happening di Lisbon pagi tadi. Ketinggalan 3-0 first leg, Sporting remontada not once, not twice, but 5 times. 5 time lagi gila. Lawan bodoh yang datang dengan streak yang paling padu dalam UCL sekarang. Tengok pada gol tu. Goncalo Inacio score first goal minit ke-33. Direct header daripada corner. Lepas tu adalah bodoh try kejap first half. Itu pun satu-satunya tiang bodoh dapat game ni. Waktu ni aggregate still lagi 1-3. Sejam game aku tengok pun terkejut. Satu true ball daripada tengah padang kau bayangkan. Kata mau buat. Bodoh kena jackpot terus daripada tengah padang ke belakang. Pedro Goncalves score. Dan bila bodoh patut mati-mati pegang game 2-3, nah satu handball, kematian yang bodoh kau bayangkan. VR check penalti aggregate 3-3 terus, bodoh kena balik. Game drag 3-3 extra time, minit ketama minit ketama first shot Araujo score aggregate 4-3. Itu gol paling laju dalam sejarah extra time UCL tau. Masalahnya tak cukup sengsara lagi 3 minit habis game, Sporting rejam gol kelima, aggregate 5-3, bodoh kena. Sepanjang aku tengok Sporting beberapa tahun ni, ada satu rule tau. Engkau jangan sesekali main bertahan manjang lawan dengan Sporting yang tengah mengejar. Aku tengok diorang buat dekat Liga Portugal, aku tengok diorang buat lawan PSG, Bilbao. Even masa lawan Marseille, Sporting comeback score 2 gol dalam masa 3 minit nak habis game season ni. Itulah aku cakap tu, bodoh main defensif macam gini memang dosa besar lah cerita dia. Kena gatah 5 biji gol. Come on lah. Ini first time tau Sporting lepas ke quarter final dalam tempoh 43 tahun. Sporting habiskan game ni dengan total 9 big chance, 16 corner, 14 on target tau. Total 38 shot. Mangai. Sejujurnya dari minit pertama bodoh collapse tak ada rumput tiruan dan macam tak erti main bola. Bodoh dia buatnya. Aku nak tengok bodoh pergi quarter final tau. Tapi bila main macam gini memang sendiri minta elok-elok tak bodoh. Bodoh akhirnya jadi 100% bodoh. Tak jadi benda. Masa first leg hari tu, Leverkusen usaha sakitkan Arsenal, susahkan Arsenal. Kau nak apa lagi? Tapi naik je second leg, Leverkusen sakitkan diri sendiri, kena aggregate 3-1 lawan Arsenal. Tengok pada game awal-awal tu, Leverkusen dah buat kerja bagus lah pun dekat defend tu. Keeper perform walaupun ada error sesama sendiri. Budak Leverkusen ni buat. Tapi Arsenal still tak dapat score. Aku simple, bila tengok satu player tiba-tiba came out jadi clutch, aku puji. Untuk aku itu best goal Aziz score semenjak dia join Arsenal tau. Dah lah padu, laju, berbirat keeper nak save. Arsenal lead aggregate 2-1. Dan yang paling aku menyerap, aku faham tau daripada awal first half tadi ada error sesama sendiri. Orang ni salah passing, orang ni tergeliat tak bergerak, tak serangkai movement masing-masing daripada dadak Leverkusen ni Tapi dah kenapa dalam ramai-ramai si Grimaldo tu juga yang infak gol pada Declan Rice tu. Sekali 2 gol masa second leg ni, dua-dua luar kotak Masa Declan Rice dapat bola tu, tak ada sempat kacau dia langsung. Front foot pressing daripada Arsenal tu memang notable aku cakap. Itu pun salah satu punca juga. Memang kepala bagus. Tapi yang paling dahsyat, first half game ni Arsenal rekod 7 on target tau. Leverkusen buat 1. Second half Arsenal buat 5 on target, pun Leverkusen buat 1. 2 on target je sepanjang game. Nak makan apa Leverkusen Itu nasib baik Blaswich keeper Leverkusen tu perform gila. Overall Leverkusen sekarang ni dalam 8 game straight later 1 win je. Dan dengan menang mudah sangat ni, ini bermakna dah 3 season straight Arsenal dapat main quarter final UCL. Dan next Gyökeres jumpa balik kelab lama dia lah Sporting. Ikutkan Sporting tu, Tobat Lahum belum pernah lagi beat Arsenal tau dalam sejarah. Round 16 Leverkusen, quarter final Sporting. Bukan main meriah lagi tentang raya ni Keeper David Raya. Laluan quarter final pun dah macam orang dapat duit raya. Engkau bayangkan Arsenal. The biggest game, the biggest meet up dalam round 16. Tapi satu tim kena kodok macam gitu je. Bayangkan first leg Real Madrid turun, tak ada Alaba, tak ada Militao, Rodrigo, Bellingham, tak ada Mbappe. City kena 3-0. Second leg game ni pagi tadi turun, tak ada Asensio, Militao, Rodrigo, Bellingham. Sampai tak Mbappe pun main 20 minit Itu pun Mbappe cuma masuk dan tunjuk muka je tau. Dah cukup settle lah. Sejujurnya kan, aku cakap dalam dua-dua leg termasuk pagi tadi, Real Madrid ni dah macam 3 lawan 11 tau. Madrid cuma perlu Valverde, Brahim Diaz, Vini. Cukup 3 player ni terus run up City. Donnarumma dah macam histeria dengan Valverde, Vini. Ruben Diaz tengok terpesona pula tengok kaki Brahim Diaz tu sampai jatuh member. Dah macam kena tolak dengan Gini Fred.
Bernardo Silva kutip dia punya first ever carry red card tau. Sampai tahap ketua tu dekat belakang terlampau padu. Arbeloa siap swap ketua dengan Lunin second half, kata tak, demi memudahkan City. Masalahnya City mampu sebiji gol je, dan gol tu pun hasil bantuan siapa? Trent dalam box sendiri. Tap in percuma untuk Haaland. Kalau Trent tak jadi imposter kejap, takkan wujud gol tu. Tapi secara serius itu memang Doku punya effort lah kan. Mantap habis, aku suka walaupun satu gol je. Dan semuanya bermula masa minit ke-16 lah. Season ni berapa ramai yang kau tengok dah kena dengan cara macam gitu daripada Real Madrid. City tak ambil pedoman langsung, halfway counter attack daripada tiang terus ke belakang keeper. Momen tu juga Vini gembat, Bernardo Silva handball, penalti agregat 4-0 seawal itu. Dah main 10 orang. Berkali-kali kau tengok ketua stop City punya shot. Dalam waktu yang sama, Vini berkali-kali tunjuk yang Man City tu hanyalah pusat training dia saja. Selain Liverpool, dengan City sekali sekarang ni dah jadi pusat rekreasi si Vini dah. Merayat member sana sini. Sebelum half time kau tengok dalam keadaan 10 orang, dapat juga satu gol daripada Haaland. Still better lah kan daripada telur ayam terus. Dan masa first half tu, itu highest SG ever tau dalam masa 13 tahun untuk Real Madrid. Naik second half, berkali-kali City kena stop dengan Lunin pula. Tadi ketua dah stop, ini Lunin pula stop. Benda yang sama. Trent ada kat bergabung dengan Tchouaméni, Donnarumma make a save, dan selepas Doku serang Doku offside, selepas Ed Nori header dia pun offside, give up City. Itu pula aku cerita masa tambahan masa tu. 1 minit gol kena cancel, 1 minit lagi terus jadi gol kelima. Cara Donnarumma hadap attacking Madrid dalam game ni dah macam dia tengah wakili Burnley tau. Yang masa minit ke-91 tu, aku tengok aku cakap tau, dah lah Madrid oi, bagilah muka kat City ni. Sekali minit ke-93, Tchouaméni buat no look cross terus jadi assist. Vini memperkotak-katikkan City lagi agregat 5-1. Bila fikir balik 10 season dengan City, Pep cuma pernah menang UCL satu kali je. Dan ini second straight season tau. Pep tak lepas pergi quarter final. Dah spend dekat 400 million masa Januari baru ni, pun tetap takat round 16 je. Sakit weh. Bayangkan Pep dalam career, dia kalah 2-2 leg dalam UCL cuma 4 kali tau. Tapi 3 kali tu semuanya kena dengan Madrid. Dan ini kalau ikutkan kali kelima tau Madrid tenang City daripada UCL. Sebab tu hari tu dalam video lepas, siapa yang tengok, masa aku cakap aku nak tengok Real Madrid jangan jumpa dengan City kalau boleh. Sebab tu korang fan City patut dengar dan ikut sama-sama dengan aku doa supaya tak berlaku meet up ni dekat round 16. Sekarang dah berlaku, jangan salahkan aku dah cakap. Seboleh-boleh aku tak hendak tau City jumpa Madrid lagi. Bukan apa, untuk mengelakkan benda-benda rakus macam ni Aggregate 5-1 kena. Dah macam level Kairat Almaty Madrid lawan City. Madrid beat Kairat dulu pun 5 gol. Ini City kena pun 5 gol. Tak ke tiba-tiba pagi tadi Man City boleh jadi Kairat Al City? Tak jadi apa, teruk kena. 6 tahun lepas dalam round 16, Chelsea kalah agregat 1-7 pada Bayern. Selepas 6 tahun. Ini lagi gila dan memalukan. By right, ini second biggest game dalam UCL tau, round 16 kali ni Pertemuan antara Champion Club World Cup lawan Champion UCL last season. Pertemuan antara PSG menentang Chelsea bawah 16. Tak, memang betul. Dah macam budak bawah 16 main. Kerja gila apa kena 8 biji gol Chelsea oi. Aku sekarang tengah fokus mood UCL tau. Kalau aku cerita pasal Premier League, lagi teruk Chelsea kena. Last Chelsea konsisten awal bulan 2. Dari awal bulan 2 sampai ke sekarang, dia menang 4 kali. Siapa dia menang? Villa, Wolves, Hull City, West Ham. Itu je. Round 16 first leg, berbigat kena tang belakang 5-2. Fofana, Chalobah, Cucurella, Jorgensen, semua jadi lauk. Jorgensen dah boleh pakai nama Lord Jorgensen. Itu wajib. Second leg pagi tadi lawan PSG, Mamadou Sarr, Chalobah, Hato, Cucurella dengan Robert Sanchez semua jadi kuih raya. Aku belum sentuh attacking lagi tau dalam 2 leg ni. Yang skor siapa? Enzo dengan Gusto sahaja, yang lain senyap. Kalau tengok pada momen tau dekat Stamford Bridge ni, ini antara perlawanan paling lama untuk fans sendiri Seawal 5 minit Mamadou Sarr kena bully dengan Kvaratskhelia, kau tengok. Dah macam tak ada maruah jadi defender. Seawal 14 minit Caicedo dan Andre Santos hilang bola dekat depan. Zaire-Emery lepas Caicedo macam gitu je, terus jadi punca gol Barcola. Baru 14 minit weh dah jadi total 7-2. Dah macam peleset PSG main. Aku sampai tak boleh nak kira tau berapa kali Chelsea tu kena daripada straight line. Aku tahu Chelsea ada usaha kan, dia ada main area box, dia create chance, tapi quality shot masing-masing
merana tengok weh. Aku sampai cakap bagilah Chelsea gol PSG. Satu pun jadilah. 7 gol korang leading tu banyak sangat dah tu. Sudah-sudah lah. Tidak ya. Ngam sejam game, Kvaratskhelia dribble daripada side kiri. Masalahnya 4 player Chelsea waktu tu tak buat apa-apa. Tonton je. Andre Santos pula dia yang tiba-tiba datang daripada jauh semata-mata nak jatuhkan Hakimi tu. Nah, alalang tonton, jangan kata Melayu. Mayulu pun skor jadi agregat 8-2 lawan Chelsea. Chelsea aku tengok dah macam budak sekolah kena tau. Bayangkan dalam 2 kali lawan, 2-2 kali Kvaratskhelia tu man of the match. PSG lawan Monaco baru ni pun tak semudah ini. Sekali hasil daripada speechless, hasil daripada goalless, coachless dan tersingkirless. Chelsea for the first time dalam sejarah concede 8 gol total dalam 2 leg punya game. Ini kekalahan paling besar Chelsea tau dalam tempoh 73 tahun. Kalau ada atuk kita tengok game ni, dengan atuk kita pun sakit kepala fikir. Sebab tu aku cakap Rosinho ni sekali pandang memang macam manager, tapi bila 2 kali pandang dah macam Memphis Depay yang pura-pura jadi coach tau. Sampai garu kepala member kena dengan PSG. Walaupun game pagi tadi aku tengok Rosinho ada lah kan, dia apa macam tulis-tulis sikit tepi padang. Tapi itulah apa dia conteng aku pun tak tahu. Lukis muka Doraemon ke maknya. Overall, what a UCL. What a night. Inilah sebab aku sanggup tak balik raya lagi. Semata-mata nak layan UCL dan review untuk korang. Dah dalam 4 game. Cuma Sporting satu je yang dapat buat remontada hasil kelik. Yang lain semuanya remontada. Tak ada apa habis, tak ada habis apa tak ada. Dan so far untuk first night ni, tim Premier League Arsenal satu je yang pergi quarter final. City, Chelsea semuanya give up. Dua-dua kena bedil, total aggregate 13-3. Kau bayangkan. Guys, komen dekat bawah pasal UCL round 16. Kita jumpa the next one. Sedih aku tengok dia orang ni. Mana-mana baru tengok first video, make sure korang tekan subscribe button dekat tepi tu, like, share. I'll see you in the next video. Aku Bro Hans. Thanks for watching.